Okey, jadi gini, kita bertepatan dengan masa sekarang ni lah. Kita nak menamatkan tahun 2021 kita dengan menonton Rewind Indonesia, memandangkan kita tak ada Rewind Malaysia, kan? Aku difahamkan ramai yang YouTuber-YouTuber nak bersepakat buat inisiatif sendiri nak buat Rewind Malaysia ni. Tapi lepas sudah memang tak ada. Tapi tak apa, kita nak buat reaction Indonesia sedang sebab video tu tengah trending sekarang, semua orang tengah menonton, semua orang tengah buat reaction, YouTuber-YouTuber seluruh dunia ni buat ada reaction, jadinya nak dah juga kita nak buat, tapi dengan penampilan khas kita, Zazu dengan Syafiq. Katanya dia tak pernah tengok tak pernah tengok Rewind Indonesia yang orang kata dipancarkan dekat YouTube semalam. Kita nak ucapkan tahniah lah untuk pasukan-pasukan pembikin filem, pembikin macam content creator daripada Indonesia lah, yang orang kata begitu kreatif, yang begitu orang kata bersungguh-sungguh untuk buat Rewind Indonesia. Bukan benda yang mudah lah, kan. Kita nak tengok sekarang ni Rewind Indonesia. Yang tahun lepas pun korang belum tengok? Tak pernah tengok. Okey, kita start sekarang. Scarlett itu kualitas. Kelas. Okey, ni Indonesia. dia punya penaja. Macam iklan, kan? So kombinasi menarik lah. Dia guna putih dan juga merah, warna merah. Tu Scarlett. Scarlett ni jenama apa? Tahu? Scarlett. Tadi ada warna Scarlett. Scarlett ni produk ada tadi, kan. Ini dia Tim Tuan dan juga Alien. Dia orang punya ni lah penerbit untuk ni budak ni tengok video Rewind Indonesia yang tahun lepas. Dia punya sinematografi, tengok dia punya pencahayaan dia tu. Korang boleh tambah lah apa macam yang korang boleh bercakap. Dalam macam movie, filem macam tu, kan. Surat pemberhentian kerja, sebab ini dia iklan ke apa? tak, ni memang dah start cerita dah. Movie ke apa sebenarnya ni? Dia macam movie. Oh, Dia bukan macam compilation. dia ada cerita di sebalik ni. Sekejap lagi tengoklah, sekejap lagi korang boleh tengok. Budak ni tengah tengok YouTube Rewind Indonesia yang lepas lah. Jadinya mak dia macam tak kasih lah anak dia ni jadi YouTuber lah kot. Biar kita nggak tinggal Tadi mak dia dapat surat pemberitahuan kerja, kan. Sebab kan pandemik, kan, sekarang ni ramai orang kena berhenti kerja. Betul. Sedih anak ni. Dia bagi anak ni dia nak jadi YouTuber jugalah. Jadi mak dia mungkin tak bagi. Macam kalau kita tengok dia punya gambaran rumah ni, macam dia orang miskin, kan. Tapi pakai mak dia cakap Tapi macam macam wajah mak dia tu aku rasa macam macam berduit je. Dengan make up mampan ni. Tak bisa. Tapi hati sebenarnya still tak faham ni movie ke apa sebenarnya. Kita tengok dulu. Tengok dulu, Sebab mak dia baru balik kerja, mungkin tu pakai kerja. Sebab tu nampak kemas. Dia layan lagi. Okey, pintu ni dia setiap rewind macam Rewind Indonesia yang lepas, dia ada pintu Doraemon. So dia orang boleh masuk dalam pintu tu. So pintu tu menjelma lah ni depan budak ni. So dia masuk. So dia masuk ni kiranya masuk dalam tahun 2021. Yang ni meremang kan. Ni dari Squid Game. Dek Meremang tu. Dia orang punya choir. Tahu cerita tak tengok. Yelah, Squid Game antara yang trending tahun lepas. So dia kena slate juga. Ni masuk. Tapi boleh kita tepuk tangan lah untuk pasukan choir dia orang guna. Memang gempak gila. Dia orang buat dekat dalam studio. Dia punya kostum, dia punya setting, lighting, memang gempak gila. Koreografi dia
So lagu-lagu ni lagu-lagu yang trending, yang pernah trending dalam tahun 2001. Bukan saja dekat Malaysia, Indonesia. Itu bukan Indonesian Idol tadi tu. Ni selebriti pun ada, selebriti ada, tapi kebanyakannya yang featured ni YouTuber. Itu siapa? Ni macam Lisa Gila, power. Okay. Power dia buat. Nampak gila. Dia macam percaturan lah, kan? Memang. Kan? Percaturan dia. Dia out. Kenal Kenal. Ni Daddy Corbuzier. Dia kan buat podcast juga. Ni Daddy Corbuzier ni sado gila. Nampak tak tu MACD punya apa? BTS. Sponsor ni. BTS ke? Blackpink. BTS eh? BTS. Tu Dalgona yang trending juga. Hoi. Sebenarnya lagu Begging ni dah lama daripada zaman belajar kan? lagi 2000. Timbul Dia naik bila sebab balik. TikTok. Sebab TikTok kan. Banyak lagu TikTok dalam ni. Ditanam pokok pisang. Tak tahu simbolik apa. Syafiq, apa simboliknya? Tengah nak faham kan. Apa pusing ni. Oh, gempak gila choir dia buat. YouTuber juga. Macam Lucinta Luna macam ni. Play bosku lah. Ni lagu TikTok ni yang lagu trending ni, kat TikTok. Indonesia. Ni geng-geng TikTok yang famous kat sana. Cantik kan? Memang best juga. Ni Risis, YouTuber baru kahwin. Diorang baru kahwin. So sweet. Okay, sekarang kita buat reaction untuk Rewind Indonesia. Zazu dan juga Syafiq Ikhwan. Ni Indonesia Idol. Negeri ini tuh negerinya anak muda. Jadi tantangan yang dihadapi harus berani disuarakan oleh anak muda. Apa kegelisahan yang dirasa hari-hari ini? Pak Nana, dosa Dia semua YouTuber. Dia buat sendiri tu semua saya set up kau. Nice. Dekat studio. Seharusnya semua orang mendapatkan kesempatan dan akses yang sama, terlebih untuk pendidikan yang lebih inklusif. Mereka yang tinggal di daerah terpencil harus punya kesempatan yang sama dengan mereka yang tinggal di ibu kota dalam menempuh pendidikan. Nyatakah kesetaraan gender? Dengan paradigma stigma dan norma yang ada, perempuanlah yang menjadi korbannya. Apa salahnya mempunyai cita-cita? Kami juga layak Indonesia ni menjadi kita senang realita. sedap dengar. Memenuhi potensi Betul. diri agar menikmati hidup yang berarti. Menjadi Gender penghuni equality. nasional. Menjalani hidup dengan resah. Di Indonesia yang krisis bukan cuma manusianya, tapi juga alamnya. Masalah tersebut muncul karena banyak hal. Salah Contoh satunya human rights adalah sebenarnya. efek pandemi yang mengalihkan perhatian kita. Ini pasal rights to Orang-orang fokus terhadap isu kesehatan environment. yang memang perlu dan bagus. Tapi kita lupa bahwa limbah medis yang menggunung menjadi masalah baru yang belum terpecahkan. Takut banget loh. Mau ngomong soal manusianya, alamnya, sistemnya, selalu aja ada yang bikin kita khawatir. Dengan kondisi kayak gini, dengan situasi kayak gini, kita itu masih punya harapan gak sih? Masih. Indonesia Ni, masih punya ni lah harapan. Chandra Liao. Dan Dia yang harapan buat. itu adalah Dia yang buat ni. Dia yang set up semua. Dia macam ketua lah. Ketua untuk pengarah semua. Dia yang mengarah. Indonesia. Tadi Dia punya kekuatan vokal choir dia kan macam meremang. Macam berdiri bulu roma. Indonesia pula. Allahu Akbar. Oh ni yang kapal tenggelam. hilang tu. Oh diorang ada itu kan flight jata ni Kompas.
So obviously lagu ni lah, lagu Blackpink kan? Lisa. Blackpink. Ni YouTuber famous juga. One ni tu. Ni lagu-lagu trending lah. Kita pakai ya. Stem Nyo ni. Mak dia kan. Mak dia. Aku nampak Ingat tadi mak dia tu sebenarnya yang batuk-batuk awal tadi. Ingat tak dia batuk. Sebenarnya dia COVID. Dia kena COVID. Anak dia hilang. Anak dia kan. Anak dia jatuh. Dia masuk juga dalam pintu Doraemon. So kononnya yang hijau-hijau tu penyakit ke apa? Covid ke apa? Kuman Covid kot. Apanya? Tak apa-apa. Allah. So aslinya dia berjangkit dengan mak dia kot. Tadi kan budak tu jatuh kenapa? Masuk hospital. Dah kena quarantine. Allah. Tak boleh masuk sebab Covid kan. Setelah Covid lah ni maksudnya. Oh sebenarnya cerita lah. Cerita yang dirangkumkan apa yang berlaku 2021 betul? Okay, faham. So tiba-tiba dia dalam sini. So aslinya dia menggunakan banyak simbolik lah. Banyak simbolik dan metafora lah. Macam mana dia nak pergi ke alam alam roh Ini terjemahan kita lah Terjemahan kita lah. Maksudnya yang tadi duduk hospital, mungkin dia nak masuk, dia nak meninggal ke, dia nak, mungkin nak nazak. Yang ni askar apa nama? Squid Game. Geng-geng Squid Game. Kononnya nak Squid Game. Kononnya Squid Game ni lah adalah macam Squid Game ni adalah macam booster lah. Apa? Macam vaksin. Macam vaksin lah kot untuk melawan ni. Kita faham kat situ. So dia orang tarian gila lah. Gempak gila tarian. Faham. Kamera dia pun main peranan ni. Ya, dia orang memang pakar gila. Dia orang kan advance benda-benda macam ni. Yes. Ni apa yang kena Jumlah meremang Zazul. Kat baju dia ada nombor berapa juta yang dah kena. Ya, yang kena Covid. Yalah. Perlambangan lah dia buat. So ni dia orang tengah berjuang untuk melawan COVID dekat sana. Tapi kenapa ada gold bar kat tepi tu? Apa maksud? Gold bar ni kan dalam apa? Squid Game. Dia pergi cash ke? Squid Game. Bukan Squid Game. Ni Money Heist. Money Heist. Jadi Money Heist yang menjadi protector pada COVID. Bukan. Ni mungkin juga dia letak situ macam harta lah kot. Khazanah apa? Benda yang bernilai lah kan? Yes, nyawa bang. Nyawa itu bernilai. Yes. Kira dia nak buat comparison. Setuju. Nyawa dengan duit. Allah Akbar. Dia lawan. So dah boleh ni kan. Dia nak overtake lah. Dia nak macam nak overtake. Nak overtake dia vaksin. Kalau mestilah dia nak jumpa anak dia. Dia nak ditidurkan sebenarnya. Tapi anak dia kena COVID juga ke? Tadi anak dia pengsan kan? Ni dah betul lah. Dia nak ditidurkan kot. Dia nak ditidurkan Ya. Mungkin juga. Janganlah macam tu. Stay pending. Wow. Tempat weh. Mana yang merah-merah tadi? Keren banget. Mati dah? Dah mati dah. Power ni berlakon ni.
Oh, dia kena ni juga mati. Dia tidur mati juga Anak dia Alah mati. Saya tak boleh lah tengok yang Anak dia mesti nangis mak dia meninggal. dia cakap tak Ni lagu apa Ni lagu macam lagu kebangsaan Lagu kebangsaan dia orang rasanya. Yang ni famous dekat TikTok ni. Dia, Mana perempuan dia, perempuan ni dia mata dia tak nampak. Oh, Viral kat TikTok. Suara dia sedap. dia bukan pakai tudung ke kat TikTok? Apa nak Pakai asal macam pakai tudung lah. Asal ni bukan lagu kebangsaan, dia macam lagu macam, lagu apa tradisi macam tu lah. Mungkin. Alah, Mas Intanmu terkenal. Sedap suara dia. Kira vaksin aku. Vaksin tu dah melawan tu kan. Ataupun dia nak pengabawa. Macam boleh Sekejap, tahu lah bahasa dia. Gila. Mungkin bukan macam Ewa tu ke? Avatar? Avatar. Macam Avatar ke? Saya tahu Anak lah. Avatar. Nampak nak saya tengok cerita. Tak, dia punya tarian tu. Oh, gempak gila. Dia punya Lighting ni semua. lighting. Oh, gempak weh. Segala sudut dia ambil. Apa nama budak ni? Nice. Dia punya formation. Duduk balik. Ibu Pertiwi. Lagu Ibu Pertiwi ni. Ibu Pertiwi ni lagu apa? Apa yang maksud dia sebenarnya? Ibu. Dia dah meninggal belum? Itu Untuk ditidurkan kot. Ditidurkan. Itulah rasa dia tidurkan tadi. Ataupun kalau dia hidup macam dia ni kira macam nak ubat lah kot. Ni apa ubat-ubat tu dia nak tengah masuk dalam badan. Gitu. Wow. Dia punya koreografi dia best. See? Roh tu dah pergi. Ni yang meninggal memang vaksin kot. ni So dia rasanya. pergi ke dalam syurga. Gitu. Tiba-tiba keluar cantik gila sorekan dia. Ambil kau. Tiba jadi pokok. Lagu nasional. Lagu nasional lah. Ibu Tiwi. Patriotik Indonesia. Patriotik Cantik ni. Lawa gila. Tapi betul juga ya. Dia guna warna apa bendera dia. Merah dan putih. Betul. Tapi kalau kita fikir balik, masa PKP kan sungai jadi jernih. Tempat alam kita jadi cantik. Mungkin lepas PKP tu kita bila nampak tempat-tempat makin cantik. So ni perlambangan dia jugalah. Alam lah ni. Alam, yes. Mother Ni nature. kira raja alam lah ni perempuan ni. Dia dah jadi wow. Habis. Ada lagi, sekejap lagi. Tunggu. Yang ni dia ala-ala macam Marvel lah, filem Marvel kan. Dia ending credit. Kemudian Macam ni pun lah style bang. kan. Gila. Yang tengok juta-juta, puluh-puluh juta, ratus-ratus juta dah dia orang dapat viewers. Sinematografi dia tempat weh. Chandra Liao. Beri tepukan kepada Chandra Liao. Terbaiklah. Indonesia. So dia lebih pada hutan lah Dia punya words tadi macam mak dia dah berada di alam lain lah. Tu Hidup balik mak dia. Ya Allah, ni tak tiba-tiba gemar. Tapi betul semua orang kata goosebump. Kalau dekat Indonesia panggil merinding. Merinding ya. Merinding. So kesimpulannya mak dia tak mati lah. Wah, ni lah kot. Lepas ditidurkan. Allah. Oh, mati juga. Dia mati. Allah. Rasanya.
Cuma dia keluar dari belakang. Jangan macam tu. Dia macam muka Chandelier masa kecil. Tak. Apa ni? Ada So dia tinggal mak seorang. dia hidup lagi. Tinggal seorang-seorang dia. Dia Tapi tak apa, dia akan jadi kaya selepas jadi YouTuber. Oh, so dia Abang, jadi dia YouTuber. take over mak dia punya kerja tau. Dia kemas. Ya. Kena hidup berdikari lah. Jadi dia keluar dia besar. Tak. Habis? Itu je. Oh, habis. Habis. Tak puas. Apa jadi kat dia? Tak puas kan? Tak puas kan? Ramai yang kata tak puas. Ada tinggal sikit lagi. Dah habis dah. Ini mesti credits ni. Ramai tau dia punya tu. Tengok. Gila ramai so, tu. Mungkin Syafiq nak ulas sikit apa yang Syafiq rasa bila Rewind Indonesia ni. Dia lebih kepada isu alam, isu penyakit, yang benda-benda yang berlaku tahun 2021. Apa yang Syafiq nampak, dia nak recap lah apa yang berlaku sepanjang tahun 2021, yang mana pada Syafiq benda yang paling utama sekali adalah COVID lah. Benda tu satu dunia kan. Terkesan satu dunia. Lepas tu dia ada juga tu masuk yang lain-lain tadi tu, yang hilang kapal, lepas tu yang kapal terbang terhempas. Jadi dia basically dia ceritakan balik tragedi-tragedi yang berlaku sepanjang 2021 lah. Dekat rasanya mungkin dekat Indonesia ni, dia memang dia fokus Indonesia saja kot, yang berlaku sekitar Indonesia. Tapi tak lepas yang benda-benda yang berlaku tu kat sana, kita pun kena jugalah kan. Betul. Cuma tadi tu yang nampak yang macam bila kata kita tengok ada baju merah, baju putih apa semua tu, dia apa metafor kepada itulah yang nak melawan COVID, ada vaksin kan, booster. Sebab benda-benda tu pun baru nampak lebih merancak tahun 2021. Betul. Syafiq rasa itu yang Syafiq dapat faham lah daripada apa yang kita tengok ni, Rewind ni. Kalau Zazu mungkin dia nampak ada sisi lain ke? Zazu macam mana? Apa yang you boleh kupas daripada Rewind Indonesia? Selain daripada apa yang Syafiq cakap, dia recap balik apa yang jadi pada tahun 2021. Yang Zazu nampak pada tahun 2021 kita lebih bersedia untuk menghadapi. Tak macam 2020 dan pada itu kira first tahun yang kita dalam Perintah Kawalan Perkurungan. Time tu semua jadi down, mental down. Tapi masa 2021 kita bangkit semula untuk melawan dan mengambil apa saja yang Kementerian Kesihatan sediakan, iaitu vaksin. Semangat tu lebih. Walaupun apa yang terjadi dalam sekitar Indonesia, apapun kita ni serumpun negara Malaysia dan negara Indonesia. Jadi apa yang kita boleh puji adalah dari sudut visual. Budi nak sentuh pasal dia punya visual, kita nampak macam gempak gila. Sedangkan dia cuma buat dalam satu studio yang besar, dia ada macam efek-efek macam apa, air terjun. Air terjun dia, CGI. Lepas tu pencahayaan dia kan nampak macam sinematografi dia nampak dia serius lah buat ni. Dia bukan ala kadar je. Memang kita nampak memang puas hati. Pun ramai. Meremang tak habis lagi ni. Okey, kita ucapkan sabar lah kepada Chandelier dengan juga Audion. So ni bukan dia punya first time buat Bukan. Memang kita nak kena tengok yang sebelum ni, yang tahun lepas. Tapi tahun lepas yang ni lagi gempak boleh kita kata yang ni lagi gempak Tahun depan gempak lagi. Tahun depan kita tak tahu. Actually Chandelier baru kena COVID tau. Dia kena COVID dan hampir-hampir meninggal juga Memang dia stage berapa? Stage 3, stage 4 juga. Chandelier. Tapi sekarang macam mana? Dia okey dah sekarang. Nampak dia bila dah ada tu semangat kan? Kita betul. Selepas dia keluar tu terus dia buat benda ni. Rasanya ni pun kisah dia lah kot. Betul. Sebab dia dah apa yang berlaku pada dia masa dia kena COVID tu kot. Dia Chandelier ni YouTuber paling popular. Dia team Tuan dia punya production. So production ni memang kalau kita tengok video-video dia memang gempak gila. Try tengok nanti balik lah. Bukan kita nak mengagung-agungkan YouTuber Indonesia, tapi kita patut ambil contoh daripada diorang. Diorang lebih advance daripada kita. Macam podcast juga. Podcast Malaysia baru nak start ke macam mana? Tak tahulah. Tak ramai lagi nak. Sedangkan dekat Indonesia dah lama dah podcast ni. Tahun 2018 lagi. Diorang tengah naik. Dan sekarang ni kalau you guys tengok diorang punya viewers dekat podcast bukan 10,000, 20,000 lah. Makan 2 juta, 3 juta viewers. Bila dah kita perbincangkan benda-benda topik-topik yang
berilmiah, berinformasi. Tapi tak kira juga sebab kita punya penduduk lah kot tak ramai. Betul. Betul juga. Kat sana penduduk dia ramai. Penduduk ramai. Kemudian diorang punya pilihan pun banyak juga. Dia perlu lebih banyak pilihan sebab populasi dia jauh lebih banyak daripada kita. Dan diorang suka hiburan lah kot. Sebab kan tengok TV kan. Ada satu TV channel je untuk hiburan je. Hiburan semata-mata. Kan gosip pun 3 jam 4 jam tak main lah macam kita kan. 1 jam je. Macam tu. Okay, kita borak sikit dalam 10 minit 5 minit tentang tahun baru yang kita akan sambut esok. Kita buat rakaman ni 31 Disember, di mana kita beberapa jam lagi kita akan masuk ke tahun 2022 yang mana serba berkemungkinan. Ada lagu serba kemungkinan macam mana Syafiq? Serba kemungkinan? Ada. Lagu Headwind ke apa? Awak tanya random memang kan? Maksudnya you guys azam tahun baru macam Zuzu macam mana? Kita Zuzu apa bang? Zazo. Terus Zazo. Okay, Zazo. Macam Zazo, insya-Allah bila Allah SWT dah gerakkan hati, dah point dah Zazo. Okay, 2021 walau dalam keadaan susah, kita tengah berusaha untuk menentang COVID, tapi rezeki yang diberi, Zazo dapat berpeluang untuk join pertandingan. Maksudnya be in the spotlight lah. Antara apa yang Zazo dapat dalam 2021 adalah jangan keluarlah daripada zon selesa. Itu yang Zazo nampak. Jadi untuk 2022 insya-Allah Zazo masih lagi follow the flow. Jika diizinkan, jika ada rezeki, jika ada peluang, Zazo akan fokus balik lah. Maksudnya sebab sebelum ni Zazo ada berlakon, ada juga single, tapi Zazo tak push sebab Zazo rasa macam tak apa. Ruginya tak push. Rugi. Tak rasa rugi ya, macam you guys buat betul-betul dah. Lepas tu biar macam tu je tanpa. Enjoy. Zazo enjoy moment. Tapi yang tengok yang mana yang dia ni nurse poker, yang mana yang nampak first drama Zazo berlakon, so nurse poker ni. Tapi dulu Zazo tak pakai tudung, sekarang pakai tudung, tak kenal kan. Nurse poker. Dulu first kira yang drama yang Zazo berlakon, watak Zazo adalah, kalau orang kenal lah. Ya, watak dia Marni. Zazo menjadi nurse poker yang pukul dekat pusat jagaan tu. Ada yang perasan ni? Ada yang perasan. Lepas tu lepas daripada tu ada telemovie yang Zazo berlakon, Mencari Nur, Haji Buat Abah. Banyak berlakon lah. And Zazo suka berlakon sebab you are multi talented lah ni. Berlakon pun boleh, menyanyi pun boleh. Seorang yang penuh dengan seni. Kalau suruh berkira tak apa, ni ada kalkulator sebelah. Okay Syafiq, azam tahun baru, apa yang nak buat? Azam tahun baru based on apa yang berlaku 2020 dan 2021 ni, yang sebab Syafiq perasan pergerakan dalam bidang seni tu agak perlahan. Tapi di hujung-hujung 2021 tu tiba-tiba datang sinar. Jadi pada Syafiq benda tu dia bagai cahaya lah, sesuai dengan lagu single kami. Dia macam gitu. Dia mengajar Syafiq supaya jangan sesekali putus asa, walaupun rasa macam perjalanan tu macam cahaya tu macam dah tak ada dah kat ujung tu. Tapi sentiasa percaya yang Allah melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan. Kalau sampai masa, dia akan bagi juga. Jadi pada Syafiq macam Syafiq cakap tadi, Syafiq rasa macam kebergantungan kepada Allah tu lebih kuat lepas apa yang berlaku. Allahu Akbar. Apa yang berlaku dalam LCK3. Jadi Syafiq rasa 2022 ni kita nak lebih rancakkan lagi. Di sini rancak, di sana di sini rancak, di sana rancak. Berdosa. Yang berdosa tu orang puji. Aku pula. Kita rancak berpahala kan. Amin. Adalah macam 2022 tu kita nak bangun balik lah. Betul. Betul lah. Kita jangan mengalah lah. Sebab macam macam Syafiq pun tengok ramai yang kena COVID di sekitar Syafiq. Lepas tu diorang ni tak give up. Jadi kalau kita jangan give up lah sebenarnya. Jadi 2022 ni kita nak lebih kuat, keluarkan lagi macam-macam yang kita tak buat 2020, 2021 tu yang konon-kononnya macam tak boleh tu. Sebenarnya boleh je. Jangan mengalah sebelum kita masuk dalam gelanggang. Tu dia banyak kata-kata nasihat daripada Syafiq. Sebab Abang Budi pun nampak lah usaha Syafiq begitu struggle dalam industri daripada dulu sampai sekarang. Tapi mungkin rezeki tu belum menyebelahi Syafiq lah. 2022 mungkin akan ada sinar baru untuk Syafiq. Orang kata menyinar, popular, glamour, dikenali ramai. Amin. Kan kita nak yang macam tu. Mungkin
Zazu pula, highlight of the year untuk 21 apa selain you menang ni lah. Jangan cakap you menang. Selainnya tu. Ada tak highlight of the year? Kisah-kisah lain macam you dapat kereta ke? Gitu. Tak menarik lah. Apa highlight of the year yang you rasa macam memang best lah tahun ni? Sedang walaupun kita macam yalah dibelenggu dengan COVID-19 ni kan, macam segala benda tak boleh buat kan. Betul. Tapi apa-apa pun dalam kita berusaha mencuba ni, SOP tu tak kena jaga, berhati-hati, sentiasa sentiasa berwaspada. Tapi kalau kata highlight of the year, sebenarnya tahun ni adalah pada Zazu tahun yang magic juga. Macam yang Zazu dah cakap tadi, mention tadi, Zazu tak pernah expect to be in a spotlight sebab Zazu ni jenis yang sengal-sengal lah, macam sempoi. So bila yang ni kita kena kena belajar lebih sikit dengan Syafiq. Tapi alhamdulillah lah, rezeki yang rezeki yang Zazu dapat untuk tahun ni, InsyaAllah dapat memangkin semangat Zazu untuk tahun depan dan menjadi lebih hebat dan tak sebab orang pernah kata, kedekut lah kau ni, tak share dengan orang, tak share kau punya bakat, boleh basking sorang-sorang. Zazu solo female basker bang, tahun 2020 sorang-sorang tak basker? 2000 tapi ada grup lah. 13. No, Zazu solo female basker bertaharian. Main gitar. Yes, main gitar dan Zazu basking dari sebenarnya umur 15 tahun sebab tu yang Zazu sedih tengok tadi tu, arwah mak Zazu meninggal tahun 2003. Jadi masa tahun 2013 Zazu dah start perform meletup apa semua. Sebab perform dalam program meletup tu? Yes. Oh ya ke? MSI apa semua dah lama. Tapi Zazu jenis macam alhamdulillah. Kan macam orang tak perasan kan benda tu kan. Tiba-tiba menyinar. Gitu. Zazu dinobat sebagai solo female basker pertama Malaysia. Tahun 2013 sorry. Jadi untuk kalau kata nak basking sekarang ni pun dah rasa macam dah bahaya dah nak pergi sorang-sorang sekarang kan. Dah nampak perempuan dulu rock, dulu bang memang dengan seluar koyak-koyak apa semualah. Jadi siapa yang kenal Zazu, yang follow Zazu kenal, tahulah Zazu yang dulu dengan sekarang lain. Perangai sama. Cakap pasal follow, macam mana nak follow you guys ni? Okay, untuk follow Zazu, alhamdulillah dan insyaAllah Zazu berjanji Ibang dekat Instagram lah. Dekat Instagram Zazu Maulana @ZazuMaulana. Kat Facebook Zazu Maulana, YouTube Zazu, insyaAllah nanti Zazu post lagi lah. Sebab Zazu memang kurang sikit dengan gadget ni, minta maaf. Tapi since LCK ni Zazu dah ada askar-askar di belakang, iaitu Zazu Chiller. Itu dah official. ada kelab peminat Yes, kelab peminat. Jadi askar-askar ni akan membantu Zazu untuk macam Kak Zaza, apa? Macam tu. Mana asal nama tu? Zazu. Zazu tu sebenarnya nama sendiri, nama abah. Oh ya ke, gabungan. Za tu nama Zazu lah. Dan yang penting tak ada lagi dalam industri ni nama yang macam tu, tak? Ya betul, tak ada. So unik lah. Cuma satu je. Susah nak sebut tau. Tadi kan Zazu tersasul Zozu. Susah nak sebut sebab Z kan. Kita ni kan macam ya betul. Memang orang susah sebut. Kadang tu Zazu, selalunya Zazu lah. Zoro pun ada. Biasa dah biasa. Zoro dah lain. Tapi tak apa, pelan-pelan semoga Malaysia lebih mengenali nama Zazu Maulana ni. Maulana tu atuk Zazu ya. Alright. So apa yang kita harapkan kejayaan ataupun benda-benda yang positif yang berlaku di tahun 2021 kita ambil sebagai titik tolak untuk sukses pada tahun depan lah. InsyaAllah. Dan kita ucapkan selamat tahun baru buat semua penonton-penonton. Thank you so much yang sudi menonton tu. Okay, kita serahkan kepada you guys nak ucap sikit tahun baru kepada semua penonton, peminat, pengundi semua. First of all, terima kasih pada Abang Budi sebab jemput kami berdua pada malam ni. Dan Syafiq ambil peluang untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada semua rakyat Malaysia dan juga semua penonton lah podcast ni. Dan Syafiq juga nak mengucapkan terima kasih banyak kepada semua penyokong, kepada geng Syafiq yang menyokong Syafiq bermula daripada 2015 lagi sampai ke hari ni, tak putus-putus bagi semangat tolak Syafiq every time Syafiq rasa macam nak stop. I just want to say thank you so much. Just keep supporting, insyaAllah. With the support that you guys have given, and kita akan terus keluarkan lagi banyak
produk. Untuk membalas jasa anda dan menghiburkan anda yang menyokong Syafiq dan juga Zazo. Bila kita lihat, sebenarnya bila kita lihat kepuasan penonton, itu adalah kepuasan kami. Jadi insyaAllah Zazo pun benda yang sama. Tak adalah lama Zazo Cilio tu baru, tapi Zazo dalam industri alhamdulillah dah lama. Cumanya insyaAllah untuk 2022 Zazo akan cuba menjadi yang lebih baik untuk deliver dan berkongsi apa yang Zazo ada dengan masyarakat kita, dengan harapan semoga industri muzik, industri seni tanah air lebih berkembang. Selamat tahun baru 2022. Semoga lebih baiklah tahun 2022 ni untuk semua orang. Nyanyi sikit. Nyanyilah sikit selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Alright guys, itu dia kita tampilkan pemenang juara guys, yang telah menerima RM50,000 lagu Cinta Kita musim yang ketiga. Jadi kita akan bertemu di tahun depan pula. Dan kita harapkan tahun depan memberikan 1001 orang kata memori-memori indah, dan pastinya podcast Borak Sini habis ini akan menjemput ramai lagi tetamu-tetamu hebat yang kita usahakan untuk korang tengok dan layan dekat YouTube. Okay, thank you so much untuk tahun 2021. Terima kasih banyak-banyak untuk kenangan-kenangan indah kita tinggalkan di sini sebagai penutup untuk tahun 2021. Kita bawa kepada tahun depan esok. Selamat tahun baru guys. Bye-bye. Bye.